Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sama-sama kita melihat sedikit sambungan daripada kutaib kitab kecil yang bertajuk Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuh, tanda sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tandanya. Kita dalam kitab ini meringkaskan antara tanda-tanda sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betapa seseorang itu mengharapkan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hirsa ala ru'yatihi wa suhbatihi, sangat mengharapkan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah hilang peluang untuk mendapatkan harta kekayaan dunia sekalipun, asalkan jangan hilang peluang untuk bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang lepas kita telah pun membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan para sahabat mereka sangat cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah, sambungan pada hari ini kita lihat lagi beberapa kisah yang menunjukkan bahawa sahabat ini mereka walaupun tetap berkehendakkan juga kepada harta dunia, tetapi bila bertembung dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak apalah, hilang sekalipun harta dunia berkenaan, yang penting mereka dapat duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang kita boleh lihat dalam kisah hidup Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar menjadi khalifah, dan digambarkan dalam hadis Sahih Bukhari betapa Sayyidina Umar mengharapkan bila meninggal dunia nanti dikebumikan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan daripada Amr bin Maimun, Amr bin Maimun kata, "Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qabla an yusaba bi ayyamil Madinah waqafa ala Hudzaifah bil Yaman." Dia lihat waktu Sayyidina Umar Al-Khattab di Madinah beberapa hari sebelum dia tikam, berbual di hadapan dengan Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu beberapa hari sebelum dia ditikam, tuan-tuan. Tak lama lepas tu dia ditikam, cedera parah, dan cedera itulah membawa dia kepada kematian. Dia sempat berkata kepada anaknya Abdullah bin Umar, dia pesan apa dia, "Unzur alayya ma alayya minad dain." Boleh tak semakkan hutang-hutang aku? Kirakan fahabasuhu, jadi anak kepada Sayyidina Umar ni kirakanlah hutang dia. Fawajaduhu sittatan wa thamanina alfan aw nahwah. Bila kira mereka hasilnya hutangnya 86,000. Ada 86,000, sekitar gitulah. Jadi Sayyidina Umar kata, tolong selesaikanlah hutang tu. Gunakanlah harta yang ada, harta yang ditinggalkan oleh ahli keluarga. Kalau tak cukup, rujuklah pula kepada Bani Adi. Kalau tak cukup lagi, gunakanlah apa harta yang ada lagi, yang lain pula. Lepas daripada tu, Sayyidina Umar minta pula, kamu pergi jumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Intal ila Aisyah faqul yaqra'u alaiki salam alaiki Umarus salam. Cakap dengan Sayyidatina Aisyah, ni Umar sampaikan salam ni. Waktu tu kamu jangan cakap lagi Amirul Mukminin. Jangan guna nama Amirul Mukminin, kata Amirul Mukminin bagi salam, jangan dah. Sebab fa inni lastul yaum lil mu'minina amira, waktu hari ini aku bukan lagi Amirul Mukminin dah. Bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah, Umar bagi salam dan cakap kepadanya, yasta'dhinu Umar ibn al-Khattab ayyurfana ma'a sahibai.
Umar Al-Khattab minta izin untuk dikebumikan bersama dengan dua orang sahabatnya. Maka Abdullah bin Umar pun ikutlah pesan ayahnya, pergi bertemu dengan Sayyidatina Aisyah, fasallam, dibagi salam, wasta'zan, minta izin untuk masuk bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Dia pun masuk. Bila masuk berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah, dia lihat fawajadaha qa'idatan tabki. Lihat Sayyidatina Aisyah sedang duduk menangis. Dengar begitu. Faqal yaqra'u 'alaika Umar ibn al-Khattab assalam wa yasta'zinu ayyudfan. Ni Umar bagi salam ni kepada kamu. Diminta izin untuk dia dikebumikan. Maka bila begitu agaknya Sayyidatina Aisyah bagi tak? Sayyidatina Aisyah berikan izin. Bila begitu Abdullah bin Umar kembali kepada Sayyidina Umar bagi tahu, ni Abdullah bin Umar dah datang kembali ni. Ada apa-apa berita. Maka Abdullah bin Umar pun beritahulah bahawa Sayyidatina Aisyah telah pun memberikan izin. Seronok Sayyidina Umar pada ketika tu, tuan-tuan rahmati Allah. Angkatlah aku, tolong angkat aku. Jadi ada ketika tu lelaki bawa angkat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata alhamdulillah. Bila dapat berita yang sangat penting tu, dia kata alhamdulillah, maka min syai'in aham ilayya min zalik. Tak ada benda lah ketika ni yang lebih penting daripada tu bagi aku. Jadi nanti bila aku dah meninggal betul, bawa jasad aku ni kepada Sayyidatina Aisyah, sampaikan salam lagi, bagi tahu kepada dia aku minta izin. Minta lagi tuan-tuan. Wasta'zana rijal fawailaj wa qala usil khalifah min ba'di bil muhajirin al-awwal awwalin ay ya'rifa lahum haqqahum wa yahfaz lahum hurmatahum. Dah minta izin tuan-tuan rahmati Allah. Lepas tu minta izin lagi sekali bila dah meninggal kebumikan. Sayyidatina Aisyah pun kata sebenarnya apa yang diingini oleh Sayyidina Umar tu aku pun nak juga. Oleh kerana Sayyidina Umar dah minta dulu, tak apalah, berikanlah kepada Sayyidina Umar. Inilah yang paling diingini oleh Sayyidina Umar, tuan-tuan dan rahmati Allah, dikubumikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Semalam saya terbaca sebuah kisah tuan-tuan. Seorang lelaki yang ditangkap di Masjidil Haram. Dia ditunggu-tunggu oleh polis dan dilihat oleh seorang lelaki yang menceritakannya lah. Polis sedang menunggu lelaki itu masuk di salah satu pintu Masjidil Haram, dan bila lelaki itu masuk saja dia pun diserbu, ditangkap, terus digari oleh polis. Bila begitu tuan-tuan, dia pun menjerit suruh untuk dilepaskan. Lepaskanlah aku. Apa kesalahan aku? Aku bukan perompak. Apa lagi kesalahan yang ada? Aku bukan curi, bukan bunuh. Aku tak buat apa. Rupanya apa yang dibuat oleh lelaki itu, tuan-tuan dan rahmati Allah, dia tinggal dalam tempoh yang sangat lama di Makkah, duduk tidur di Masjidil Haram tanpa ada keizinan. Tak ada izin. Ialah nak duduk kat negara orang ni, kenalah ada izinnya. Tapi dia tak ada, tuan-tuan dan rahmati Allah. Setelah sekian lama tak berjaya ditangkap, tapi hari itu berjaya ditangkap oleh polis. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, polis berkerah, kata kamu telah melakukan kesalahan menurut undang-undang. Betul tak? Kesalahan menurut undang-undang. Kamu tidak diizinkan untuk duduk di sini. Kamu perlu dibawa pulang. Tuan-tuan, lelaki berkenaan tetap minta juga izin untuk dilepaskan. Aku tak buat apa-apa kesalahan. Aku tak curi. Aku tak bunuh orang. Aku tak rompak. Apa yang aku nak adalah aku nak duduk bersama dengan Rasul yang aku sayang. Aku nak duduk bersama dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Aku nak duduk di sini. Bila begitu, ya tetap tak boleh juga. Akhir sekali dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan janji kita? Janji bahawa setelah aku meninggalkan segala perniagaan aku, segala harta benda dunia aku,
aku akan diizinkan untuk duduk di sini bersama dengan kamu. Dia kata sedemikian tuan-tuan. Ya, tak lama lepas batu sejarah tu, tiba-tiba dia seolah-olah seperti terkena renjatan elektrik, jatuh, terus tak sedari. Maka anggapan polis yang menangkap dia ni, laki ni pura-pura tidur, pura-pura buat pengsan, kan, supaya tak nak ditangkap. Tapi apabila diperiksa, ketika tu rupanya dia telah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Maknanya apa? Meninggal dunia, pergi untuk selama-lamanya. Rupanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu janji dia dengan Rasulullah. Dan bila dia hampir tidak berjaya memenuhi janji, kalau dia ditangkap, Allah Subhanahu Wa Taala berikan izin untuk dia ini duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Ya, dia dikebumikan di sana. Kalau dapat dikebumikan di Mekah, maknanya hampirlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dijawab, ya, sahutan dia itu tadi direct terus dapat. Benar-benar ketika tu dia menunjukkan cinta yang begitu mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pun tinggal segala apa yang dia ada, tuan-tuan. Tinggalkan ahli keluarga dia kata. Tinggalkan perniagaan dia, harta benda dia. Sebab apa dia? Dia utamakan cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu tahap cinta yang begitu tinggi. Lebih kurang macam Sayyidina Umar jugalah, tuan-tuan. Tak nak ke bumi di tempat lain. Nak ke bumi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lain, ni kisah dalam hadis pula, tuan-tuan. Kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis setelah pemergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas. Satu hari Rasulullah memberikan khutbah kepada orang ramai. Rasulullah beri khutbah. Dalam khutbah tu Rasulullah kata, innallaha khaira 'abdan bainad dunya wa baina ma 'indah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia wa baina ma 'indah, dan antara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilih. Nak dunia ke nak apa yang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di sisi Allah. Jadi hamba yang diberikan pilihan itu, fakhtara dzalikal 'abd, hamba berkenaan memilih apa dia? Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, fabaka Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar khutbah berkenaan terus menangis. Fa'ajibna li bukai, kami ni yang tengok Sayyidina Abu Bakar ni pelik dah kenapa nangis. Rasulullah cerita seorang hamba diberikan pilihan. Rasulullah ceritakan perkara berkenaan tapi boleh sampai tahap menangis. Rupanya Sayyidina Abu Bakar memahami erti sebenar daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa? Hamba yang dipilih, yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nak pilih untuk duduk kat dunia ni hidup lagi ke, ataupun pilih di sisi Allah Subhanahu wa taala ni, maksudnya apa? Meninggal dunia lah, mati. Jadi membawa erti kalaulah Rasulullah pilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pilih untuk tinggalkan dunia ni. Maknanya masa untuk Rasulullah hidup dah tinggal sedikit sahaja. Maka tak peliklah Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis pada ketika itu. Dalam hadis ni, tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min amannin nas alayya fi sahbati. Nak gambarkan Sayyidina Abu Bakar ni rapat dengan Rasulullah ni. Inna min amannin nas alayya fi sahbatihi wa mali Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling dipercayai bagi aku, kata Rasulullah, dalam persahabatan, dalam menguruskan harta, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Seandainya lah aku boleh memilih
kawan selain daripada memilih kekasih, kawan yang paling tinggi lah, selain daripada Tuhan aku, Rabb aku, pasti aku akan pilih Abu Bakar. Aku akan memilih Abu Bakar. Maknanya tahap rapatnya Sayyidina Abu Bakar ni, lepas sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasihkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kata lagi, walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjid babun illa sadda illa bab Abi Bakar. Tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam. Apa yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam. Itu yang kekal. Kasih sayang dalam Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu peristiwa yang lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat Al-Quran. Rasulullah baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini akmaltu lakum, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah cukupkan kepadaku alaikum, ke atas kamu nikmat aku, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha kepada kamu Islam sebagai agama. Sayyidina Abu Bakar bila dengar Rasulullah kata sebegitu, membacakan ayat Al-Quran ini, Sayyidina Abu Bakar jadi menangis. Menangis kerana apa? Dia faham saat mana Islam telah pun sempurna, bermaksud tugas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Mission complete. Tugasan dah selesai, peranan telah pun dijalankan. Bermaksud dah habis dah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat di atas muka bumi ni. Tuan-tuan rahmati Allah, kontrak dah habis dah, kena berhenti kerja. Tinggalkan dunia ni dah. Bermaksud masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di dunia ni telah pun hampir tamat. Mendengar begitu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar nangis mikirkan perkara berkenaan. Tuan-tuan rahmati Allah. Dan ada lagi lah beberapa peristiwa yang menyebabkan Sayyidina Umar bila dengar sahaja teringat kembali kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jadi menangis. Apa? Sebab apa? Tak sabar, rasa rindu sangat nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah. Dalam peristiwa yang lain, cerita tentang bagaimana orang Ansar mereka terpaksa pilih antara harta ataupun dengan kasih mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kisah ni bila tuan-tuan dan rahmati Allah berlaku setelah berlakunya Fathu Makkah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya membuka kota Mekah, ramai orang Mekah ni yang masuk Islam tuan-tuan. Mereka masuk Islam. Bila begitu tuan-tuan, antara kuasa besar yang ada berdekatan dengan kota Mekah ni adalah orang Hawazin. Mereka tak senang dengan kekuasaan yang berjaya dimiliki oleh orang Islam pada ketika itu. Maka apa yang mereka buat tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Mereka bersedia untuk berperang dengan orang Islam. Mereka buat satu persiapan yang begitu besar. Mereka berkumpul tentera seramai 20,000 orang sehingga 30,000 orang. Ni suku Hawazin, antara kuasa yang besar yang ada pada ketika itu. Dan tidak cukup sekadar mereka sahaja, mereka ajak juga Bani Thaqif untuk join mereka berperang sekali. Sebab tu mereka berjaya mengumpulkan sehingga lebih kurang 30,000 orang tentera. Dan apa yang mereka buat ni
persiapan untuk berhadapan dengan musuh ni, mereka menuju ke arah Hunain, satu lembah, untuk berperang di situ. Dan mereka bukan bawa hanya sekadar tentera, mereka bawa sekali kanak-kanak, wanita, harta benda mereka, bawa binatang ternak mereka. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Bawa tu semua sekali supaya para tentera ni, mereka tak akan teragak-agak untuk berperang, meruntuhkan kekuatan tentera muslimin. Sebab ni anak beranak ni kat belakang ni, harta benda ni kat belakang ni, kalaulah tak lawan betul-betul, habis semua sekali. Taktik ni untuk apa? Mencetuskan semangat dalam diri tentera pasukan mereka. Ni apa yang dilaksanakan oleh tentera musuh. Ya, ketika itu musuh dikuasai oleh Malik bin Auf, kira raja mereka lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sampai di situ dulu, di lembah Hunain itu, mereka kuasai kawasan setempat. Selok-belok apa yang ada di situ, mereka pasang perangkap kepada tentera muslimin. Rasulullah SAW tahu apa yang mereka sedang laksanakan. Panjat kucing sebelah. Rasulullah tahu taktik musuh ni. Rasulullah tahulah musuh sedang bergerak. Maka Rasulullah pun kumpul tentera muslimin sehingga mencecah angka 12,000. 12,000 ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suatu angka yang sangat besar bagi orang Islam. Maka 12,000 ni siapa tuan-tuan sampai ramai sebegitu? 10,000 datang daripada orang Muhajirin dan Ansar. Maknanya orang yang datang daripada Madinah lah. Sahabat Muhajirin daripada Mekah juga asalnya, tapi dah berpindah ke Madinah. Orang Muhajirin dan Ansar ni 10,000 angka dia, yang datang ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Kemudian 2,000 orang daripada orang Mekah yang baru masuk Islam. Rasulullah membuka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan. Jadi dalam peristiwa tu sekitar 2,000 orang ni masuk Islam, join perang Hunain. Perang Hunain berlaku sebulan lebih kurang lepas daripada tu, maknanya bulan Syawal. Masuk Mekah bulan Ramadan, bulan Syawal berlaku perang Hunain pula tuan-tuan. Dengan semangat yang ada, 12 orang berjaya dikumpulkan. Rasulullah menuju ke lembah Hunain. Tuan-tuan dirahmati Allah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah sedemikian, mereka rasa mereka akan menang peperangan berkenaan. Walhal kalau nak ikut dari segi jumlah tentera yang ada, walaupun mereka berjaya mencapai jumlah yang sangat ramai 12,000, tetapi jumlah itu tetap sedikit nak banding dengan jumlah tentera musuh. Musuh dah 30,000 dah. Cuma mereka rasa seronok. Ini pasti menang ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab apa? Kita dah berjaya memenangi banyak peperangan sebelum ni, walaupun jumlahnya sikit. Kali ni ramai, kita confirm menang. Dia dah ada rasa keyakinan tu dalam diri dia. Dan menang tu seolah-olah bukan sebab dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah rasa lari sikit tuan-tuan. Apa yang berlaku bila mereka sampai di lembah Hunain? Mereka diserang secara mengejut. Musuh memang dah bersiap sedia dah. Dah pasang perangkap dah. Maka mereka terkena perangkap. Pula tu orang Hawazin ni terkenal dengan kehebatan memanah mereka. Maka orang Islam pun diserang dengan anak-anak panah. Berlarilah tentera muslimin, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyelamatkan diri. Dalam ramai-ramai itu, tuan-tuan dirahmati Allah, dilaporkan yang tinggal stay bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar lebih kurang 100 orang. 70-80 sebegitulah. Maknanya daripada ribu-ribu tadi tu, tinggal sebegitu saja tuan-tuan. Rasulullah SAW pada ketika tu minta kepada bapa saudaranya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu,
yang terkenal dengan suara kuat. Seru balik tentera muslimin ni. Kembali semula kepada barisan masing-masing. Jadi Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu ta'ala dengan suara keras, dengan suara kuat, jurit, kata, wahai orang-orang yang telah berbai'ah di bawah pohon, siapa yang telah berbai'ah di dalam bai'ah, bai'atul ridwan, mari sini semula, kembali semula ke barisan. Tuan-tuan, orang Muhajirin dan Ansar, mereka pernah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikat janji dengan Rasulullah. Dalam janji itu apa? Antaranya mereka kata mereka tak akan lari tinggalkan Rasulullah walau apa pun yang berlaku. Ni sekarang ni mereka berhadapan dengan satu situasi yang begitu mencemaskan. Ramai orang lari ni. Ya. Jadi Rasulullah minta suruh balik. Orang Muhajirin, orang Ansar ingat balik janji dulu. Walaupun cemas macam mana, jangan lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Jadi ramai yang masih lagi stay dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jumlahnya sekitar itulah, sekitar yang disebutkan tadi, 70, 80, tak sampai 100 pun. Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang yang sangat berani, tetap bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dan lain-lain lagi. Ketika itu tuan-tuan, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz li ma wa'adtani, tunaikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku, ya Allah, ya Allah. Dan Allah memberikan bantuan kepada Rasulullah dan tentera muslimin. Apa dia? Allah berikan bantuan. Rasulullah ambil genggam pasir yang ada, dengan doa Rasulullah tu tadi, pasir itu akhir sekali berterbangan masuk ke dalam mata pasukan musuh. Pasukan musuh yang begitu ramai, yang bersedia dengan taktik mereka, dimasuki pasir. Matanya dimasuki pasir. Siapa yang tahan? Dah masing-masing sibuk dengan mata. Allah, sakit mata. Lupa yang bahawa mereka berada dalam medan perang. Ketika itulah pasukan muslimin menyerang mereka, dan ianya menyebabkan kekalahan di tangan musuh. Dalam masa yang sama sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala hantar suatu pasukan yang tak dapat dilihat oleh pasukan tentera musuh. Pasukan yang tak dilihat ni siapa dia? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah, cerita tentang perang Hunain ni ada dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 25-26, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu mencapai kemenangan fi mawatin katsira, dalam banyak tempat, dalam banyak peperangan. Dan dalam perang Hunain ini juga, dalam perang Hunain ni, iaitu ketika mana kamu a'jabatkum kasratukum, kamu rasa takjub, rasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, 12,000. Menang ni, hebat. Dulu perang Badar baru berapa boleh menang, ni sekarang 12,000. Falan tughni ankum syai'a, padahal bilangan tu tak mendatangkan apa-apa faedah sikit pun pada kamu, sebab yang memberikan kemenangan tu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat tu panjanglah. 3 ayat 25, 26, 27 dalam tafsir Munir ceritakan tentang peperangan Hunain ni. Tetapi akhir sekali berakhir dengan kemenangan daripada tentera Islam. Bila menang, tuan-tuan rahmati Allah, begitu banyak harta rampasan perang yang berjaya diperolehi oleh tentera Islam. Sebab apa banyak? Dah tadi musuh memang dibawa segala apa yang dia ada, nak memberikan semangat kepada pasukan mereka. Sekarang ni kalahlah pula. Jadi harta rampasan, harta-harta itu semua dirampas oleh tentera Islam. Apa dia, tuan-tuan rahmati Allah, harta yang dirampas tu? 24,000 unta, 40,000 kambing, 852 gram perak. Banyak tu ya, tuan-tuan. Kemudian ada hamba,
ada tawanan. Yang tawanan ni kalau nak ditebus kembali ada bayaran-bayaran dia. 24,000 unta tuan-tuan dan rahmati Allah. Seko berapa? Seko 4,000 lebih kurang. Ada yang mahal lagi. Tengok unta lah, jenis unta. Jadi 24 ni saya dah siap kira ni. 24,000 kali 4,000 kat situ 96 juta. 90 juta ringgit. Ringgit. 40,000 kambing. Nak buat akikah pun payah ya. Ni 40,000 kambing ni. Seekor kambing berapa? Sekitar 500. Kita ambil harga lebih kurang lah ya, 500. 40,000 kali 500 kat situ 20 juta. 20 juta dah. Perak 852 gram. Dia guna kiraan berat masa tu lah. Tukar lebih kurang dengan gram ni, itulah beratnya. Ya, jadi convert lebih kurang 3.4 juta. Campur-campur semua tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, 119 lebih kurang 120 juta. Itu harta rampasan perang yang diperoleh oleh tentera Islam pada ketika itu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah suruh semua harta rampasan perang ini diberikan kepada siapa dia? Kepada orang Muhajirin. Kepada orang yang baru masuk Islam. Bukan orang Muhajirin. Kepada mereka yang baru masuk Islam. Pada ketika itu tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Ansar ni rasa, kami yang tolong ni daripada awal ni. Daripada awal. Kenapa nak bagi kepada orang lain? Jadi dia menjadikan satu persoalan tuan-tuan timbul. Tetapi Rasulullah SAW panggil kembali tuan-tuan rahmati Allah orang Ansar. Rasulullah memberikan satu ucapan dan berakhir dengan orang Ansar mengatakan apa? Kami tak kisah. Harta itu diberikan kepada mereka asalkan Rasulullah SAW bersama dengan kami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun harta itu berjumlah dengan jumlah yang begitu besar, tetapi orang Ansar, orang Muhajirin dan Ansar, orang Madinah, sanggup mengorbankan harta sedemikian. Kenapa? Mereka tak nak tinggal kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dan mudah-mudahan cerita berkaitan dengan cinta sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedikit sebanyak menjadikan kita ni berusaha untuk meningkatkan cinta kita juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita buat aktiviti-aktiviti dalam kehidupan kita ni yang tak menjurus ke arah tu. Tak membawa kepada nilai tambah cinta kita kepada Rasulullah. Banyak benda-benda lara belaka Tetapi cubalah usaha untuk cari nilai tambah berkenaan supaya semakin hari semakin dalam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan dan rahmati Allah perkongsian pada pagi ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.